up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mereview One Piece. So dalam video kali ini aku nak review chapter 1052 yang bertajuk The New Dawn atau Fajar yang Baharu. Dan dalam video ni juga aku nak shout out to my speaker yang telah membuat debut mereka masing-masing. Dan kepada korang yang nak join jadi speaker Iskoverto, korang just hantar video korang ke email Kim Iskoverto. Dan dalam video ni juga aku akan wish birthday for May babies. Dan kalau korang nak join shout out birthday korang, korang boleh join grup Telegram Iskoverto Fleet. Okay? Alright, sebelum kita lanjut berborak berkenaan chapter 1052, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter lepas kita dapat melihat seorang demi seorang wajah-wajah The Red Scabbard jelas dilihat oleh para penduduk Flower Capital, membuatkan mereka sangat tidak percaya apa yang mereka lihat. Yamato kemudiannya dapat kita lihat bersama-sama kru Mugiwara yang lainnya dan mendedahkan hasratnya untuk sertai kru Mugiwara walaupun ada beberapa Mugiwara kru kurang bersetuju dengannya sehinggalah mendapat kelulusan dari kapten mereka terlebih dahulu. Ketika Otama teringat masa lampaunya, Momo telah memulakan pidatonya yang berakhir dengan titisan air mata gembira baik pahlawan maupun rakyat Marhain mengenangkan derita mereka selama ini telah bertemu dengan kesudahan. Dan chapter berakhir dengan sebuah naratif yang tersangat indah sekaligus menamatkan peperangan Onigashima dengan kemenangan mutlak dari aliansi Mugiwara dan tumbangnya Kaido dan Big Mom selaku Yonko. So nak tahu what happened in this chapter? Let's proceed with the content. Ikuzu Yarunomo. Apa pun mesti dengan kicap kipas udang. Tak boleh tidak. Cap cap cap, kicap kipas udang. Lepas makan kita berkipas. Kicap kipas udang pasti lazat sekali. Di cover page chapter ini kita dapat melihat Ichiji dan Reiju, sedangkan Reiju terlirik ke arah Caesar Clown yang kebetulan berada di situ. Nampaknya sebaik sahaja kru Mugiwara, bangsa Fishman dan aliansi mereka yang lain berjaya keluar dari Whole Cake Island, Caesar nampaknya gagal untuk turut keluar dari situ. Dan dalam cover page chapter ini, Caesar telah bertembung dengan anak-anak Vinsmoke. Membuka tirai chapter ini, kita dibawa ke arah Marijoa dan kita dapat melihat sebuah perbualan daripada para Gorosei. Mereka sedang berbincang berkenaan situasi yang sedang berlaku di Wano. Devil Fruit Nika telah awaken, dua Yonko telah tumbang dan berita sebesar ini sememangnya tidak akan dapat mereka tutup dan seluruh dunia bakal mengetahui insiden besar ini. Jadi salah seorang Gorosei di situ tertanya-tanya bagaimana mereka akan dapat kendalikan masalah dan berita sebesar ini. Kemudian scene beralih ke arah lautan Wano yang memperlihatkan kapal-kapal World Government yang masih lagi di situ dan mereka mengesahkan bahawa gajah yang segunung besarnya itu telah pun lenyap pergi dari situ dan tertanya-tanya apakah itu. Disebabkan Zunisha telah beredar dari Wano, Gorosei Gandhi yakin bahawa sempadan Wano akan terus tertutup dan membuatkan Wano sukar untuk diceroboh. Jadi di sini kita menjadi jelas bahawa untuk membuka sempadan Wano, Zunisha diperlukan sebab Gorosei Gandhi di sini dilihat sangat yakin yang sempadan Wano akan terus ditutup. Kemudian salah seorang Gorosei yang lain mengatakan bahawa nampaknya mereka telah mengubah perancangan mereka dengan melihat situasi semasa. Dan salah seorang lagi berkata, jadi sekarang walaupun dengan jumlah bilangan kita, pencerobohan secara terus juga adalah mustahil. Tapi kita masih berjaya setidak-tidaknya mendapatkan Robin, bukan? Kemudian salah seorang CP0 di situ menjawab dalam keadaan yang agak gelisah dan berkata, iya. Dan tiba-tiba komunikasi antara CP0 dengan Gorosei menjadi intermittent, terputus-putus, dan salah seorang ejen Saipel Paul di situ mengatakan bahawa komunikasi mereka telah di-hijack dan terdengar satu suara, dengar sini, jangan ke mana-mana, aku dalam perjalanan. Dan Saipel Paul yang berada dalam kapal itu menjadi resah dan tertanya-tanya suara siapakah yang mereka dengari itu. Kemudian panel di zoom out kan menunjukkan Flower Capital dari jauh dan kita dapat melihat pulau Onigashima yang terdampar di sebelahnya. Kemudian narrator berkata setelah 20 tahun tirani yang berlaku di Wano, akhirnya berita tentang kemenangan Kozuki disambut dengan gembiranya. Kemudian panel beralih ke dalam istana Kaido di Onigashima dan kita dapat melihat X Drake terbaring manakala Basil Hawkins dalam terketar-ketar untuk berdiri. Dan kita juga dapat melihat Hawkins telah kehilangan tangan kirinya akibat dicantas oleh killer sebelum ini. Hawkins berkata kepada X Drake, so kau memang anjing Merin lah selama ni. X Drake menjawab, tak ada benda lain ke nak ajak berbincang? Kau nampak Nazak ni? Aku ingat
kad berharga kau tu menjanjikan yang kau akan terus selamat kalau kau setia dengan Kaido. Kemudian Basil Hawkins telah menjelaskan segala-galanya. Aku sebelum ini rela menjadi bawahan monster tu sebab aku dah tak ada pilihan lain. Tapi waktu tu aku tengok Kate dengan Lanun dia berjuang sungguh-sungguh sampai ke penghujung yang buruk. Dan diorang juga dah bersiap untuk mati. Namun walaupun aku dah nampak dah kejayaan diorang satu hari nanti, kau rasa aku nak ke patah balik dan melutut untuk sertai Kate semula? Kemudian X-Drake teringatkan sebuah flashback yang menunjukkan Hawkins pernah meramalkan peluang seseorang untuk melihat hari esok adalah 1%. Justru X-Drake bertanya, masa kau tengah meramalkan nasib seseorang sebelum ni, lelaki tersebut belum sempat X-Drake meneruskan soalannya, Hawkins pantas menjawab. Orang itu adalah dirinya. Dan Hawkins pun finally menutup mata dan possibly telah memenuhi ramalan tilikannya. Maka untuk barisan World Generation, Basil Hawkins adalah orang pertama terkorban. Dan kemudian time skip 7 hari telah berlalu dan kita dibawa ke arah Flower Capital yang terlihat bertambah seri. Dan dari dialog di sini fahamlah kita bahawa pesta meraihkan kemenangan Kozuki Warrior telah berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Dan apabila salah seorang dari mereka ingin menurunkan decoration di situ, salah seorang dari mereka menghalangnya dan mengatakan bahawa Shogun telah meluluskan satu lagi festival tidak lama lagi. Atau mungkin decoration yang dimaksudkan adalah perayaan Fire Festival 7 hari lepas. Dan kita dibawa ke sebuah suasana yang cukup menenangkan setelah beberapa bulan. Bahkan tahun ini pembaca disajikan dengan momen-momen yang sangat-sangat getir, hype dan mencemaskan. Di mana kita dibawa ke sebuah sekolah yang menunjukkan seorang cikgu di situ mengatakan yang mereka akan belajar semua sejarah Wano Kuni dan silibus telah diubah secara menyeluruh. Dan tajuk pertama yang mereka akan pelajari adalah The Wonderful Kozuki Oden. Kemudian kita dibawa ke arah penduduk Wano yang lain yang tak dapat percaya bahawa Oiran terbaik Wano sebenarnya adalah anak perempuan Kozuki Oden sendiri. Dan mereka turut mendapat berita bahawa Kamatsulah yang berjaya menyelamatkan Hiyori dari dijilat api di istana Oden 20 tahun dahulu. Kemudian kita juga dapat melihat seorang kanak-kanak dapat meminum air bersih dan mereka telah mendapat cerita yang sebenarnya tentang kisah hitam Wano Kuni dan kisah kecemerlangan The Red Scabbard. Dan mereka turut memuji kesetiaan para Red Scabbard dan bos Kyoshiro yang sebenarnya adalah Denjiro yang telah memainkan peranan yang sangat baik menjadi mata-mata Kozuki selama tempoh 20 tahun ini. Kemudian scene beralih ke arah Paradise Farm dan kita dapat melihat mereka tertanya-tanya siapakah lelaki hebat yang berjaya menewaskan Kaido. Dan salah seorang dari mereka menjawab dia dikenali sebagai Joy Boy dan katanya dia telah pun keluar dari negeri ini. Salah seorang lagi mengatakan yang dia teringin untuk berjumpa Joy Boy itu kerana keperwiraannya menyamai Dewa Pedang. Kemudian scene beralih ke arah Ringo di mana semua samurai-samurai mulia Wano disemadikan. Kinemon berkata kepada Kawamatsu dan Marco bahawa mereka perlu dirikan sebuah lagi kuil di atas gunung tersebut supaya semua pahlawan-pahlawan yang gugur dalam peperangan di Onigashima dapat disemadikan di situ. Dan mereka akan melihat kita dari atas gunung ini sama seperti Dewa Pedang Shimotsuki Ryuma. Dan kita juga akan semadikan Oden di sini dan dikelilingi oleh semua aliansinya bermula dari Yasui dan semua daimyo-daimyo yang berjuang untuk negara ini dan diakhiri dengan Ashura Doji dan Izo. Wow. So guys, rasmilah sudah nampaknya ternyata inilah harganya untuk menumbangkan 2 orang Yonko. Jadi kita kehilangan 2 ahli dari Akazaya yang telah pun mengikut jejak Kozuki Oden. Dan Kinemon kemudiannya mendapatkan persetujuan dari Marco berkenaan Izo kerana after all Izo adalah his comrade juga. Dan Marco mempersetujui perancangan Kinemon kerana menurut Marco tempat kelahirannya lah adalah tempat yang paling sesuai untuk dia berehat. Dan dengan nada yang hiba, Marco mengatakan nampaknya aku sekali lagi ditinggalkan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan Kawamatsu berkata bahawa mereka faham perasaan tersebut dan Kinemon berkata dia tak boleh terima lagi dah kalau ada siapa-siapa yang terkorban lagi. Kemudian scene di zoom out kan dan kita dapat melihat salah seorang di situ mengatakan supaya mereka sama-sama mendoakan keselamatan mereka. Dan kita dapat melihat Yamato yang berada dalam keadaan yang cukup lapar sehingga perut dia berbunyi. Dan tiba-tiba seluruh istana bergegar mendengarkan satu berita. Hiyori telah segera bergegas ke arah abangnya yang mengajak Yamato juga untuk dengarkan berita ini. Luffy Tarusan dan Zoro Jurusan akhirnya dorang telah buka mata dan sambil menyampaikan berita Hiyori memflying kick muka abang dia.
Puas syak tiba-tiba. Tapi di panel ini kita dapat melihat yang Momo berkata yang dia tak rasa sakit pun dari flying kick adik dia tu. Maybe kat sini ada meaning something. Dan finally, Niku Sake! Yes, finally Luffy dan Zoro telah sadarkan diri dan bersedia untuk hadapi satu lagi pertempuran di meja makan dengan juadah-juadah di Wano. Dan di panel ini satu suasana yang cukup meriah, dah macam hari raya. Sambil Luffy dengan Zoro tengah mencekik, staf-staf kitchen dilihat sangat sibuk untuk menghidang hero mereka. Sanji melihat Zoro dan Luffy dengan senyuman. Begitu juga dengan Otama. Brook dilihat sedang memainkan lagu untuk Luffy dan Zoro sambil ditemani alunan nyanyian dari Neko Mamushi The Cat Viper. Dalam panel ini juga kita dapat melihat Hiyori, isteri Zoro, Momonosuke dan Yamato sedang bergegas ke arah mereka. Kemudian Momo berkata kepada Zoro dan Luffy supaya simpan ruang sikit sebab dia menunggu diorang berdua untuk bangun dan akan memanggil seluruh penduduk Wano untuk adakan sebuah parti besar-besaran. Dari panel ini kita dapat melihat Zoro dan Luffy terkejut mendengar dan melihat Momo sambil Chopper memeluk kepala Zoro dan Yamato memeluk Luffy dari belakang. Wih, sebarang-sebarang je Yamato ni. Hancock tahu ni, kacau. Namun suara Momo itu tidak diendahkan Zoro dan Luffy sebab diorang tak kenal dia. Momo dengan panas hatinya menjerit ke arah mereka berdua dan berkata, "Woi, ni akulah Momonosuke. Tak kenal ke?" Dan part ni lawak tu. Luffy cakap, "Yo, kau dah besar sekarang. Lepas tu nampak macam kuat sangat je. Sebab kau berdarah Oden ni rasa ni. Sini jap, aku nak test terajang kau sikit." Lepas tu Momo pergi dekat Nami sambil mencekak pau Jepun Nami dan mengadu yang dorang cuba mengapa-apakan dia. Memang mendapatlah Momo. Dan sekali lagi seolah-olah Oda nak hint something kepada kita kat sini. Dah 3 kali dah. First lepas kena terajang dengan adik dia, Momo cakap dia tak rasa sakit. Tadi Luffy sendiri cakap dia dapat rasakan yang Momo ni kuat. Dan sekali lagi lepas makan penumbuk Nami, tetap Momo tak rasa sakit. Dan melihatkan Momo yang dicepuk Nami, akhirnya dendam selama ini terbalaslah sudah. Akhirnya puaslah hati Brook dengan Sanji melihatkan Momo sekarang dah tak dapat lagi special service lagi dah. Ni kalau Kinemon ada mesti dia pun syok ni. Lepas tu nak ditambah lawak lagi, Yamato datang dekat Momo dan bagi tahu, "Janganlah buat kawan tu. Dia ni kecil lagi sebenarnya secara dalaman, tapi dari fizikal luaran dia adalah Oden sekarang. Tengok ni." Pap, dia letak pinggan atas kepala Momo. "Woi, tak ada kerja ke? Dah lah letak pinggan atas kepala aku." Lepas tu Yamato cakap, ni hint yang keempat dah dalam chapter ni. "Kau patut terima kasih kat mak bapak kau sebab dorang kau dapat badan sekatang ini. Aku yakin kau akan jadi samurai nombor 1 dekat Wano." Sambil bermuka annoying, Momo cakap, "Aku akan cubalah sungguh-sungguh." Dia ni jap kita tak pinggan lagi atas kepala aku. Kemudian Nami berkata, "Yamato, jom mandi sama-sama nak sebelum festival jagi. Kau punya nazar dah habis kan?" Mendengarkan perkara tersebut, Luffy menjadi hairan dan Jinbe ada di situ menerangkan bahawa di Wano mereka mengamalkan nazar dengan memberikan sesuatu sehinggalah doa mereka dikabulkan Tuhan. Dan Yamato pun mendedahkan yang dia bernazar untuk tidak makan dan minum sehinggalah Zoro dan Luffy pulih. Ui, serius dah Yamato. Terima kasih ya. Patutlah aku rasa pulih sangat sekarang. Dan Jinbe hanya tersenyum di belakang Luffy dan memuji Yamato seorang yang baik. Semakin dekat nampaknya ni guys. Jinbe pun dah macam nak bagi green light dah tu untuk Yamato join Mugiwara Pirates, walaupun keputusan di tangan Luffy. Dan satu lagi scene lawak kat sini. Suruh cakap, "Aku pelik lah asal kita tak kotor Kemudian Hiyori berkata dengan seronoknya, "Itu sebab sayalah yang in charge untuk sapu badan abang." Suka tak? Anak ayam kepala lumut, sampai hati kau buat aku macam ni, kata Sanji. Lepas tu satu lagi scene lawak. Baru teringat, itu hari kau ada cakap lepas benda ni semua settle, kalau kau bukan lagi diri kau nak aku bunuh kau kan? Dan kita boleh tengok Sanji dengan Zoro duk bergomol kat belakang Nami, Kiku dengan Yamato. Lawak syut. Dan Yamato kemudiannya menerangkan kepada Nami bahawa di istana ini tak ada bilik mandi campuran, jadi aku tak boleh nak join. Kemudian Kiku cakap, "Tapi aku boleh join kalau korang okey lah." Dan dipendekkan cerita, Yamato pun join lah mandi dengan lelaki dan Kiku join bilik mandi perempuan. Sanji yang nampak Yamato, terbanglah dia berdarah dengan happiness punch. Ui, bahaya guys kalau Yamato join Mugiwara. Memang sampai ke sudah Brook dengan Sanji ajak Yamato mandi sama-sama dalam Thousand Sun ni.
Dan kemudian scene beralih ke arah luar istana dan kita dapat melihat penduduk Flower Capital sedang memadah kenduri yang bakal meraihkan kembalinya klan Kozuki. Manakala di Tokage Port di Udon, kita dapat melihat Frankie dan Usopp telah berjaya membaiki kapal Luffy, Kid dan Law. Dan mereka juga telah berjaya membaiki General Frankie juga. Dan satu scene lawak kat sini, kita boleh tengok Beppo, Killer dan seorang lagi kat situ nampak sangat-sangat teruja melihat General Frankie. Lepas tu Frankie macam macam. Lepas tu Kid cakap, Weh, jangan nak rapat sangat dengan dorang tu. Kita kena berjaga-jaga sampailah kita selamat berlayar balik. Gerti? Aku tak tahu macam mana info tentang event ni akan tiris, tapi aku yakin akan keluar juga. Dengan Yonko yang dah pun tumbang, kita akan jadi sasaran utama lepas ni. Dan kata-kata Kid itu dibenarkan Law, dan Law mengatakan bahawa walaupun negara ini tertutup, tak bermaksud insiden yang berlaku di sini tak akan diketahui pihak luar. Cuma kita boleh monitor macam mana dorang nak bertindak balas. Kemudian Beppo dengan girang gembiranya mengatakan for sure bounty captain kita akan naik mencana punya lah. Dan tiba-tiba kedengaran bunyi tawaan. Apa? Betul apa yang korang cakap. Memang dah terdedah pun berita yang berlaku kat sini. Kemudian Kid berkata, mesti kau yang bawa mulut kan? Dan Apu pun memberikan surat khabar terkini kepada mereka dan mengatakan bounty baru mereka telah pun keluar setelah 7 hari time skip. Dan bukan itu sahaja, dalam surat khabar itu juga ada memberitakan tentang nama Yonko yang baharu. Jam, belum sempat kita didedahkan bounty terbaru dorang dan siapa Yonko terbaru tersebut, scene telah dipotong dan beralih ke arah satu sosok yang dilihat sedang berterbangan dengan satu gadget di belakangnya seperti Tapcopter Doraemon, dan dia sedang berbual melalui Denden Mushi. Beritahu posisi kau kat mana? Aku dah cakap kan tadi, Encik Sakazuki, aku atas udara. Betul-betul lah. Aku dah nampak Wano tu je kat depan. Kau jangan buat apa-apa Faham? Ryokugyu. Tahu. Aduh. Admiral Ryokugyu akan mendarat di Wano guys. Dan dengan bunga yang terkeluar dari belakang dia sebagai device untuk dia terbang, kita dah semakin hampir dengan kebenaran teori Admiral Ryokugyu adalah pemakan mythical Zoan Devil Fruit. I am Groot. Dan chapter pun tamat. Panjang pula review chapter kali ni. Memang load of information penting-penting geng. Dan kalau korang perasan, dalam chapter ni hanya ada 9 orang je ahli Mugiwara kan. Robin kita tak nampak pun. Dan ditambah lagi dengan informasi yang Goroshi tadi cakap, yang dorang dah berjaya tawan Robin. Jadi seru lepas ni guys kalau Robin ditangkap. So guys, what do you say untuk chapter kali ni? Please tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. And gang, before I end, sedikit renungan. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita tuturkan dan apa yang kita buat sebenarnya adalah doa. Sebab itulah kita perlu fikirkan perkara-perkara yang positif, kerana apa yang kita fikirkan akan menentukan result kita. Sebab itulah perasaan kita perlu positif sehingga menyuntik passion kita, emotion kita, gairah kita, asyik kita towards our goal. Sebab itulah cakap kita perlu positif, dan orang yang berjaya, dia selalu bercakap-cakap dengan hati dia sehingga dia tidak lagi peduli dengan cakap-cakap orang lain. Dan pastikan apa yang kita buat selari dengan apa yang kita fikir, rasa dan cakap. Dan dalam perbuatan kita, tindakan kita perlu segera. Kadang-kadang kita terfikirkan satu idea bernas, kadang-kadang kita dapat ilham melalui pembelajaran, but that knowledge, that idea stuck because of no action. Orang berjaya tindakan dia cepat. It's now or never. Orang berjaya tindakan dia ligat dan besar, because massive action creates massive result. Small action creates no result. Dan orang berjaya tindakan dia segera, because fast action, fast result. Move my brother, hustle up.
Strike the iron while it hot, and until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi